Ya, Alhamdulillah, kita lihat bagaimana kelebihan kurma ini ya. Bagaimana kelebihan kurma yang apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa bila sahabat-sahabat ya, bagaimana ya, Pak Haji nak tunjuk bagaimana para sahabat menyikapi sikap, mereka mengambil sikap. Sahabat itu bila mereka tengok satu makanan daripada buah labu, mereka akan sebut begini, aku sangat menyukai labu. Sebab apa? Sebab dia disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu martabat lagi. Jadi kita ni pun kena begitu. Apa sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita sukai. Apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ambil. Kerana sesusuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalahkan semua doktor-doktor yang ada di dunia ini. Sebab Nabi SAW tak pernah mencret semua hidupnya sekali pun, tidak pernah. Apatah lagi kalau kita ceritakan tentang kelebihan pada fizik Nabi SAW itu, tidak pernah dihinggapi oleh seekor lalat pun. Sebab apa? Sebab keringat Nabi SAW itu mengeluarkan wangi. Baunya adalah bau kasturi. Masya Allah, Masya Allah. Dan Nabi SAW itu kalau kita baca lagi tentang kelebihannya, berjalan di bawah cahaya matahari tidak ada bayang. Masya Allah. Ya, Nabi SAW itu di dalamnya ada mukjizat pada dirinya. Ya, sebagai seorang yang kita sebutkan, kita sebutkan sebagai Habibullah. Sebab itu isteri-isteri Nabi SAW ketika Nabi tidur, mereka letakkan tikar. Mereka letakkan tempat tidur tu daripada kulit. Sebab apa? Sebab keringat Nabi itu wangi. Masya Allah. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, satu lagi tip. Kalau kita duk sakit sendi. Sakit sendi itu ialah salah satu daripada masalah oksidize. Jadi kita kena mencari satu sumber, iaitu kurma. Betul, ambil kurma itu dia menghilangkan sakit. Kurma itu salah satu daripada bahan yang menghilangkan kesakitan. Sama macam Pak Haji sebut, apa dia? Buah naga menghilangkan kesakitan, yang merah tu. Rozel menghilangkan kesakitan. Mengkudu menghilangkan kesakitan. Salah satunya yang menghilangkan kesakitan juga ialah daripada buah kurma. Subhanallah. Jadi hari ni Pak Haji nak ajar bagaimana cara nak membuat minyak. Minyak ni daripada buah kurma. Macam mana cara dia? Ambil biji kurma. Ambil biji kurma itu dimasuk ke dalam minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Letakkan biji kurma dalam minyak zaitun. Maka selepas itu 40 hari jadilah minyak zaitun plus dengan minyak kurma. Ya, minyak itu plus dengan minyak kurma. Sebab sama juga macam Pak Haji sebutkan. Apa dia? Ni minyak daripada minyak kunyit. Minyak kunyit. Bukan kunyit. Ya, kita selalunya lihat ya, selalunya orang disebut apa? Disebut ya, Pak Haji, kita nak gunakan kunyit itu ialah satu bahannya ialah kurkuminoid. Betul. Kurkuminoid. Tetapi dengan cara kita masukkan kunyit ke dalam minyak VCO, maka tengok dia dah jadi warna kuning. Ini cerita dia minyak apa? Minyak kunyit. Baik, sekarang tukarkan saja. Dalam VCO kah, di dalam minyak zaitun kah, masuk biji kurma. Dia jadi minyak kurma. Minyak kurma ni ketika orang sakit sendi, ambil minyak tu disapu. Disapu di tempat atas tu, hilang sakit sendinya. Mengurangi sakitnya. Buat minyak. Belum lagi orang ada buat minyak daripada minyak kurma. Tetapi kalau boleh masuk sedikit, yang Pak Haji telah lihat ya di negara Arab, yang Pak Haji sempat pergi lihat hari itu di dekat Dubai, di Abu Dhabi. Kita tengok mereka buat apa? Mereka masuk sikit apa disebut sebagai halba. Halba tu yang dia panggil fenugreek atau Indonesia panggil kelabet. Selalunya orang masuk dalam nasi kebuli.
masukkan dia juga sedikit dalam ini. Percampurannya, kalau tak ada, cukup biji kurma saja. Ya Allah, Ya Rabbi. Daripada biji kurma tadi, cuba Pak Haji nak simpulkan. Pertama, boleh buat kopi untuk tulang, bagus sekali tu. Yang kedua, biji kurma boleh kita buatkan kita masuk ke dalam masakan untuk melembutkan daging, lebih enak, lebih sedap. Yang ketiga, biji kurma boleh masuk ke dalam minyak, buat minyak biji kurma. Belum ada orang buat lagi. Untuk sakit sendi. Itu yang terbaik sekali, masya-Allah, masya-Allah. Okey, kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan sikit lagi ya tentang kurma ni supaya kita dapat faham ya. Yang pertama sekali, kurma ni dia menghasilkan satu protein khusus ataupun yang Pak Haji sebut sebagai protein khusus yang tidak boleh dibuat di tempat lain. Ada sumber protein daripada kacang, ada sumber protein daripada sumber-sumber yang lain. Makanan seperti daging ada protein, tapi protein yang dihasilkan daripada kurma ni dia tak ada di tempat lain. Protein ni protein khusus. Untuk apa? Untuk memperbaiki sel, untuk melindungi sel, untuk shield sel tu jangan sampai rosak. Ni sel diletaknya tu menjadi pelindung. Bapa Ibu sekalian, tuan-puan, cuba kita recall balik satu yang Pak Haji sebut tentang daging kambing. Daging kambing, ya, kita sebut bagaimana makan sesuatu daging itu menambah kolesterol, dan kita tahu bahawa daging kambing itu kolesterol yang paling rendah dalam semua daging, iaitu daging kambing yang dewasa, bukan yang muda. Ini semua telah kita mempelajari. Tapi ingat tak ucapan Pak Haji hari itu? Kambing mempunyai satu kolesterol khusus yang nama kolesterol halus. Orang tak memberikan nama apa. Kolesterol halus ini dia menghilangkan kolesterol yang ada dalam tubuh badan kita, yang tak boleh dicairkan dengan apa pun. Omega 3 pun tak bisa mencairkan. Dia ada satu khusus. Satu khusus, iaitu kolesterol yang halus ini. Begitu juga dengan kurma. Kurma ni dia ada satu protein yang khusus untuk menjaga sel. Jadi sebab itu kita baca ya, buahan daripada syurga ini, Masya Allah. Kurma ini cerita dalam Al-Quran. Sudah Pak Haji sebutkan. Satu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tak pernah samalah dengan yang tidak dalam Quran. Quran itu mujizat. Bila Allah cerita pasal mujizat sebagai kalamullah, diceritakan bahawa tentang kurma, Allahu Akbar. Allah cerita pula, Allah menyuruh pula Maryam mengambil kurma. Allahu Akbar. Yang suruh tu siapa? Allah. Bukan doktor spesialis, bukan doktor ahli. Yang suruhnya ialah Allah. Dia mengandungi satu protein khusus, dan yang memberikan fungsi-fungsi untuk pengaruh. Apa dia? Pengaruh neural nerve dan motorik nerve. Neural nerve dan motorik nerve. Bapa Ibu sekalian, kalau kita sudah rosak di antara dua saraf ini, saraf yang memberi isyarat dengan saraf yang menggerakkan isyarat, maka kita jadi kaku. Kaku tu apa? Kaku tu artinya dia stroke. Jadi oleh sebab itu maka kita lihat sebagai contoh, Pak Haji, ini api. Pak Haji suarkan tangan, hulurkan tangan, api. Bila kena api tu, api yang panas tu, akan ada satu tindakan spontan. Betul? Spontan itu, betul? Itu pengaruh daripada neural nerve dan motorik nerve. Ya, neural nerve yang memberi satu isyarat, lekat, satu tindakan yang berlaku secara otomatis, yang digerakkan oleh nerve, tujuannya untuk menyelamatkan tubuh. Macam mana kalau tidak sampai, kita pegang, nak fikir panas ke dingin, dah hancur dah dulu. Ya, tangan kita dah hancur dulu.
Itu adalah antaranya. Baik, Masya Allah. Jadi itu adalah fungsinya. Fungsinya kurma ni dia bila dia mengandungi the powerful antioksidan iaitu selenium, fungsinya ialah untuk mengatur pergerakan itu. Apa keterbalikannya? Stroke. Stroke tu kan pelan, ataupun Parkinson. Macam mana nak lindung tu? Macam mana nak melindungi? Baik, kita tengok hadis tu. Barang siapa yang berpagi-pagian, pagi-pagi, awal pagi, maka dia terhindar pada sehari tu. Jadi nak sebut kata dia adalah pencegahan. Macam mana kita nak cegah? Pak Ibu, kalau susah nak dapat buah kurma, jangan lupa ni. Inilah cara pencegahannya. Begitu juga dengan ini. Pun kurma juga. Kurma juga. Subhanallah. Sebab itu bila lemah di situ, dia mempengaruhi. Apa dia? Pak Haji nak sebutkan bahawa anak-anak yang mempunyai permasalahan. Apa dia? Pertama, tidak percaya pada diri. Yang kedua, malas. Yang ketiga, tak fokus. Yang keempat, tidak berani. Yang kelima, selalunya mereka akan dapat pelajaran itu di hujung-hujung saja. Mereka tak jadi pintar. Jadi golongan orang yang pintar ini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, yang hidup di tengah-tengah pokok kurma. Siapa? Golongan para rasul. Para rasul. Kalau ada orang bertanya, Pak Haji, orang Yahudi itu pintarkah? Ada rasul daripada orang Yahudi? Ada. Nabi Harun, Nabi Musa, daripada orang Yahudi. Masya Allah. Bukan salah kepada orang Yahudi itu, tetapi salahnya kerana mereka ni engkar. Dan bangsa Yahudi ni bangsa yang engkar. Tapi ada orang Yahudi yang beriman. Ada. Cumanya nak sebut kata kepintaran itu mesti duduk di bawah pohon kurma. Pohon kurma. Bagaimana imam-imam boleh menghafal? Imam Bukhari, Imam Muslim, macam mana? Kurma, Pak. Kurma. Macam mana nak lahir anak-anak yang pintar? Kurma, Pak. Macam mana nak lahir anak-anak yang cerdik, berakhlak, berbudi bahasa dengan orang tua-tua? Kurma. Dia adalah makanan yang Nabi SAW tadi tunjukkan. Baik, nanti akan ada pula orang kata bagaimana orang-orang Quraisy yang menentang Nabi itu kan makan kurma juga, tapi mereka mempunyai akhlak-akhlak yang buruk. Subhanallah. Dia tak boleh fikir macam tu. Dia kena fikir macam ni. Fikir macam ni. Dalam sebuah buku ada menulis yang mana mempengaruhi manusia, DNA manusiakah atau keilmuannya? Yang mana lebih kuat mempengaruhi tubuh badan manusia, DNA-nya kah, DNA-nya kah, ataupun daripada keilmuannya? Maka semua sepakat mengatakan orang jadi baik bukan hanya kepada DNA, tetapi dasar kepada keilmuan. Bila dia sampai ilmu itu, dia berubah. Maka bila itulah Nabi SAW diutuskan untuk iqra', untuk bawa ilmu. Disupport dengan makanan-makanan yang menguatkan fikiran kita. Jadilah excellent. Jadilah penemu-penemu. Jadilah mereka yang orang kata yang mencipta sejarah. Sejarah-sejarah pemikiran. Al-Masudi misalnya, Ibnu Khaitam, Ibnu Nafis. Macam mana ulama-ulama dulu menemui. Sebab apa? Sebab mereka ni duduk di bawah pokok kurma maksudnya. Bukan maksudnya duduk bawah pokok kurma kita jadi pintar, bukan gitu. Maksudnya makan buah kurma lah. Kata makan juga tak pintar jugalah. Sebagainya. Macam orang, misal kata dia ni sakit, kita kata ambillah ubat tu makan, ambillah herba HPA tu makan. Dia ada anak yang tak pintar, kita kata ambillah kurma ni, radio IQ pun boleh, ini faham lah caranya.
Ambil dia itu sebab dia telah kita bincangkan. Dia pun setiap hari dia hanya sebut macam ni. Jika sakit makan ubat. Jika sakit makan ubat. Jika sakit makan ubat. Sembuh tak? Sembuh tak sakit dia? Dia hanya sebut saja. Mana boleh sembuh macam tu? Dia kena ambil ubat, dia kena makan. Dia kena action. Macam action. Action tu maksudnya ambil makan. Bukan dia kata sakit makan ubat. Sakit makan ubat. Macam tu bila dia nak sembuh? Sakit makan ubat, sakit makan ubat. Dia kena ambil ubat tu makan. Beli kurma ni, jus kurma ni beli. Jangan hitung. Mudahkah kita nak tanam kurma ni? Kurma ini dia nak masak. Tengok. Sebelum dia masak, kurma tu jadi kurma muda dulu. Memang betul lah, mana ada kurma dia mula pada kurma tua dulu, kurma muda lah dulu. Tapi Pak Haji nak cerita macam ni, ceritanya sebab kita tak duduk di negeri Arab. Ya, kita duduk dekat tempat kita ada buah durian, ada buah rambutan, buah dokong, duku, langsat, adalah. Kita tak duduk bawah pokok kurma. Jadi Pak Haji nak cerita sikit pasal ilmu tentang pokok kurma. Kalau ilmu pada pokok buah-buahan, buah mangga harum manis, itu Pak Haji boleh cerita. Yang banyak yang bapa ibu tak tahu tentang harum manis. Cuba kita test tengok kita punya minda kita minum kurma atau tidak. Tengok. Waktu manakah buah harum manis, buah mangga harum manis membesar? Waktu mana? A, waktu hujan. B, waktu panas. C, waktu di antara hujan dan panas. Apa jawapan dia? Yang duk tanam harum manis, jawab. Dah tanam 10 tahun dah. Saudara-saudara kita, Mas Ubaidillah, sila jawab. Macam mana? Harum manis di perseroan. Masya Allah. Besarnya buah ini bukan pada musim panas ataupun musim hujan. Bukan di antara keduanya. Tetapi dia besar bila ada dentuman guruh di langit. Buah membesar. Masya Allah. Itulah dia kelebihannya. Begitu pokok kurma ni. Bila dia sudah masak muda, macam mana nak bagi masak? Nak masak macam mana? Dia tak masak. Dia akan duduk kekal situ, tak masak-masak. Kita tengok kenapalah kurma tak masak. Bukan kurma ni lah, kurma pokok besar tu contoh. Ya, kenapa buahnya tak masak? Orang Arab perlu tunggu. Tiba-tiba satu hari dia bangkit di pagi itu, dia terasa ada satu angin kuat yang datang, angin panas betul-betul. Panas begitu, mereka gembira. Gembira. Orang yang ada kebun kurma ni bila datang angin panas tu mereka gembira. Gembira. Nampak senyum-senyum semua. Sebab apa? Sebab petandanya kurma akan masak. Sebab dia bakar panas itu, dia bakar kurma ini sampai dia jadi masak. Macam kita lah. Ambil ubi jalar. Macam mana cara nak masak ubi jalar, ubi keledek lah kita kata. Jadi kita kena masak. Ini Allah yang masak. Dengan satu peraturan alam, iaitu angin panas memasak. Jadi semua buah-buah kurma sudah masak. Masya Allah. Tu sedikit ilmu untuk kita tahu. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia kena panas, dia kena dingin, dia kena angin kuat begitu, ingat tak satu peribahasa, pokok pohon yang diterpa angin yang kuat sentiasa badai sentiasa datang akan mengeluarkan kayu yang kuat. Badai semalam lah, novel Badai Semalam. Bila badai itu menerpa ataupun ranjau sepanjang hidup. Ranjau sepanjang hidup. Kena kepada itu. Jadi kalau kena begitu, maksudnya dia melahirkan apa? Kekuatan. Maka pokok kurma ini mempunyai kekuatan daripada angin badai, dan kekuatan itu masuk ke dalam buahnya untuk manusia sebagai sistem immunity, untuk imun. Ya Allah, Ya Rabbi.
Apa lagi kita nak cerita? Dalam Quran sudah, cara makan sudah, di sudut sainsnya pun sudah. Apa lagi kita nak dustakan? Itu ada di antaranya. Baik. Begitu juga dia ini kalau bagi pasangan yang infertility, yang orang kata yang tak subur, Masya Allah, ambillah kurma, ambil pati kurma ni untuk pasangan yang tak subur, ya. Ada dua sini, pasangan yang tak subur untuk mendapatkan sperm atau ovum yang subur yang mengalami kematangan. Masya Allah, sikitlah cerita sikit bahawa kadang-kadang pasangan suami isteri pergi tes, memang subur, kedua-duanya subur, tapi tak berjaya untuk mendapat keturunan. Pasal apa? Sebab spermnya itu tidak matang atau ovumnya itu tidak mengalami kematangan. Macam mana nak bagi mematangkannya? Ni kurma, Masya Allah, itu kita lakukan dia. Apabila ada yang jumpa Pak Haji kata saya 5 tahun nikah tak dapat anak, saya berapa tahun tak dapat anak, itu dia kaedahnya, mesti ambil kurma, kerana kurma itu kematangan. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nanti kita akan bincangkan lagi. Itu di antaranya. Kemudian yang paling menarik ni, yang Pak Haji nak sebut, kata yang paling menarik ni, dia ada satu protein khas, tetapi dia ni adalah untuk sintesis DNA. Hai bapa ibu sekalian, cerita pasal DNA ni, dia adalah yang paling halus dalam diri kita yang menentukan. Yang orang duk jadi kanser tu pasal DNA rosak lah tu. Tapi dia ini adalah untuk mensintesiskan DNA, untuk menyihatkan DNA, untuk mengeluarkan DNA, membantu dalam pengeluaran DNA yang baik, yang bagus. Ini sebab itu ketika ada kes, kasus cerita pasal ada fibroid tu kerosakan DNA, kanser, Pak Haji bagi radi IQ. Dia kata ni radi IQ untuk guna anak, untuk fikir gitu. Tak. Kalau dia sudah dapat merawat DNA otak paling tinggi, yang lain-lain lagi mudah pada dirinya. Otak pun boleh rawat. Kita ada beberapa organ yang sangat-sangat kritikal dalam tubuh badan kita, yang dikatakan dalam pengajian sains mengatakan kalau rosak, maka rosaklah. Pertamanya ialah apa dia? DNA otak. Yang kedua ialah DNA ginjal, buah pinggang. Tetapi Masya Allah, kita buktikan bahawa DNA itu yang dikatakan kalau sudah ada jumlahnya, dia tak akan boleh bertambah, malah dia akan makin menyusut. Akhirnya dia semakin kurang, dan pada usia lansia, Alzheimer, dia jadi pikun, dia jadi lupa sebagainya. Itu DNA. Sebab itu kita tengok jarang sekali orang-orang Arab ni yang lupa. Sebab apa? Kurma. Dan jarang sekali orang-orang HPA juga yang lupa. Sebab mereka selalu ambil kurma, ambil ni, radi IQ. Anak-anak kita pun jangan lupa. Bapa ibu sekalian, cuba percaya sedikit dengan keilmuan yang kita ada ini dengan izin Allah. Kalau ada anak lah, invest tengok. 6 bulan saja diberi makan ini. Minima dia 1 hari sekali. Sekali pada waktu pagi ketika perut kosong, pagi. Minima dia sekali. 6 bulan. Ini ni satu bungkus ya ada berapa? 30 untuk 1 bulan. 6 bungkus ya. 6 bungkus saja. Kalau kita nak kuat lagi 1 hari 2. Jadi 1 bulan 6. 12 bungkus saja untuk satu investasi pada anak-anak kita. Bapa mana, ibu mana yang tak mau melihat anaknya berjaya? Anaknya itu bersopan, akhlak, tak ambil narkoba, tak durhaka, pintar, terselamat daripada kanker,
terselamat daripada kanser. Mana ada ibu yang tak mau begitu? Hanya investkan 1 bulan, 1 ni saja. Tak bolehkah kita berikan kepada anak kita untuk masa depan dia? Bapa dan ibu sekalian, Pak Ji nak cerita sikit. Cerita sajalah, bukan cerita benar. Cerita untuk ambil iktibar. Cerita nak bagi jadi pelajaran. Satu hari, ada seorang ibu. Dia sedang mendukung anaknya. Dia pergi ke zoo. Pergi zoo. Sampai ke tempatnya, duk tengok harimau dalam kandang, duduk sebelah bawah tu. Mereka tengok daripada atas. Dia duk pegang anak dia duk lompat-lompat, jatuh di tempat harimau tu. Anak dia duk lompat-lompat, jatuh di tempat harimau. Harimau ni besar, makan orang. Apa yang dilakukan oleh ibu tu? Ibu tu terjun. Kenapa dia tak takut pada harimau tu? Kerana kasih sayang dia dekat anak dia. Dia sanggup mengorbankan nyawanya kerana seorang anak. Begitu juga anak duk mandi tepi sungai. Tiba-tiba air yang tenang tu turun air bukit, air gunung tu. Kepala air turun yang kuat, membawa lari semua anaknya itu, dibawa air. Ibu tu dia tak akan biar, dia akan terjun walaupun dia akan mati. Apa salahnya? Sebab apa jadi begitu? Jadi itu sebab ibu itu dia sanggup melakukan apa saja untuk anaknya. Kenapa kalau itu sanggup, kenapa tak sanggup beli ni? Ini yang Pak Ji nak marah ni. Marah sebab apa? Sebab tak mau beli. Bila tak mau beli, anak kita jadi bodoh. Allah, bodoh pula. Jadi tak pandai lah. Bukan bodoh, tak pandai. Minta maaf. Ya. Bila tak pandai ni, macam mana nak jadi pemimpin? Jadi pemimpin dipegang oleh orang-orang yang tak mahu kepada Islam. Kena brilliant, kena intelligent, kena pintar. Bagi cerdiklah anak kita, kesianlah pada mereka masa hadapan. Ibu ayah kita dulu survive nak jaga kita. Kita jadi begini hari ini. Kita pula, giliran kita pula jaga anak-anak kita. Kerja sungguh-sungguh, beli untuk anak, nak beli. Ada orang sebut, Pak Haji dia kata kalau anak seorang bolehlah beli. Kalau anak 10 10 ni, subhanallah, anak 10 kah, anak 18 kah, kalau kita berniaga, insya-Allah kita boleh. Sebab itu orang yang bersama dengan HP ada 2 dia dapat. Yang pertama, dia dapat wang untuk membeli sebuah kesihatan dengan izin Allah, Jadi yang mana lebih penting, wang ataupun kesihatan? Jawab, wang atau kesihatan? Kalau kita kata wang, kalau tidak ada kesihatan, macam mana? Kalau dia ada wang banyak tapi stroke, rumah ada wang banyak tetapi dia sakit, apa artinya wang tersebut? Atau pula kalau dia sihat, tidak ada wang, nak beli macam mana pula? Sihat tak ada wang pun tak boleh beli juga. Jadi ada 2. Yang pertamanya ialah apa dia? Yang pertama ialah kerana itu kita perlu wang dan juga kesihatan. Di mana nak dapat wang dan kesihatan? Mari bersama HBA kita buat bisnes. Bisnes cara kita lah, ya, dengan cara Islamic system, ya. Kemudian dengan bisnes kita ada wang, kita beli dia untuk anak-anak dan untuk diri kita. Setuju kan? InsyaAllah, Masya Allah. Baik, jadi yang seterusnya, apa yang Pak Ji nak sebutkan ini, ada orang selalu pakai jimat. Bahasa Indonesia panggil jimat atau tangkal, betul kan? Tangkal atau jimat itu. Tangkal itu apa dah? Penangkal lah. Penangkal, lindung daripada, orang kata lindung daripada katanya. Tetapi tangkal itu tak boleh syirik kita kepada Allah, tak boleh. Tetapi tangkal yang boleh, penangkal yang boleh ialah penangkal radikal bebas. Kurma adalah mempunyai bahan
untuk menangkal, untuk mengelakkan daripada radikal bebas. Sebab itu Pak Haji sebutkan bahawa cara jalan kita adalah dengan kita mengambil kurma. Masya Allah. Jadi jantung kita, macam mana kita nak menangkal? Sebab jantung kita akan tak terkena dengan kelemahan. Macam mana sel kita nak tangkal supaya tidak terkena dengan kanser? Bagaimana orang yang ada masalah thyroid? Ini menarik. Thyroid, banyak sekali orang tanya dekat Pak Haji, macam mana Pak Haji, saya ni ada masalah thyroid, ubatnya apa? Ni untuk penyakit thyroid, VCO, penyakit thyroid, apa lagi? Syak katilah, penyakit thyroid. Untuk penyakit thyroid, kurma adalah untuk penyakit thyroid. Itu asas. Tiroid, masalah tiroid dekat sini sama ada dia hyper atau hyper atau hypo. Hypothyroid atau hyperthyroid. Hebat kan? Hebat. Kalau sudah ada penyakit thyroid tu panas waktu malam, matanya keluar, fikirannya tak tenang. Ya, jadi Masya Allah, itu menyebabkan apa? Penyakit tersebut itu akan membuatkan hidupnya tak gembira lah. Dia nak obses, dia nak mengamuk. Pasal apa? Sebab kelebihan hormon tiroxin misalnya. Macam mana nak balance kan? Allah datangkan buah yang bernama kurma untuk thyroid. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak mau ambil ini? Kemudian seterusnya yang Pak Haji nak sebutkan ialah kelemahan di mental ini. Ini cuba bagi perhatian sungguh-sungguh. Sebab apa? Walaupun kita, anak-anak kita ni kita beri pendidikan lah. Sebab itu Pak Haji suka untuk ambil quote balik ucapan imam-imam mujtahid yang mengatakan, setengahnya mengatakan, aku suka kalau zakat itu diberikan kepada penuntut ilmu. Aku suka. Sebab apa? Sebab dengan ada ilmunya dia akan keluar daripada miskin dan fakir. Kelemahan mental. Umat Islam terkena dengan kepintaran. Umat Islam terkena dengan kebijakan. Umat Islam mencipta satu masa dulu, zaman keagungan Islam. Kita pencipta semua. Jam. Ketika kita membuat jam ini, yang berdapat bergerak itu sebagainya, maka orang-orang Maharaja Cina mengatakan ini sihir orang Islam. Nampak betapa mereka berada di dalam zaman kegelapan. Kita sudah pun, ketemadunan Islam itu sudah tinggi. Sebab apa? Mereka pintar. Hari ini kita tak pintar lagi. Apakah kerana kita tak pintar hari ini, orang Islam itu tak pintar? Tidak. Sebab kita lupa makanan sunnah Nabi SAW, buah kurma. Tolong, ya, pesanan Pak Haji yang akhir, tolong berikan kurma pada anak-anak. Pilihlah cara macam mana pun, insya-Allah mudah-mudahan apa yang Pak Haji sebutkan ini, mohon maaf banyak-banyak kalau ada bahasa yang tidak indah didengar di telinga, ya, tetapi tujuan Pak Haji bukan untuk Pak Haji nak punch kan, nak ketuk sikit hati tu, nak ketuk sikit atas kepala tu. Bukan ketuk atas kepalanya, minda dia tu supaya dia keluarlah, keluarlah wahai umat Islam. Islam di antara kejahilan umat dan kelesuan ulama. Keluarlah wahai umat Islam, merdekakan. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Allah sebut kita ni umat yang terbaik. Umat yang dijadikan umat yang terbaik. Kenapa tak mau jadi umat terbaik? Kenapa terpuruk? Kenapa jadi lemah? Bangun, bangkit. Perjuangkan tip Nabawi. Perjuangkan amalan-amalan sunnah ini. Jangan biarkan amalan-amalan ini dipijak-pijak orang. Jangan sampai orang mempersendakan al-hijamah, mempersembahkan tentang madu lebah, mempersembahkan tentang kurma, mempersembahkan dengan apa yang Nabi SAW buat. Jangan sampai begitu. Kita adalah syil, kita adalah perisai. Bangkit semula dengan tip Nabawi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.